Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farashah bin Effendi, penombor metrik P149-168. Okey, kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan kami punya laporan penulisan iaitu tentang kami punya tajuk kes ialah kes buli dalam kalangan pelajar IPT. Okey, baik. Apakah itu buli? Okey. Buli ini merupakan satu bentuk tingkah laku yang begitu agresif yang juga dilakukan secara berulang-ulang dengan niat, iaitu niatnya untuk menyakiti, mengawal atau mendominasi individu lain ataupun mangsa tersebut. Okey, baik. Tadi adalah apakah itu buli. Okey, sekarang ni kita tengok dari segi bentuk-bentuk buli di IPT lah. Okey, buli di IPT ni setakat ni ada 5, iaitu salah satunya adalah buli senior junior. Okey, buli senior junior ni adalah dia melibatkan satu orientasi lah. Maksudnya orientasi yang melibatkan arahan yang memalukan ataupun menjatuhkan maruah seseorang ataupun dengan ugutan ataupun secara paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar lah. Okey. Yang kedua adalah buli dari segi emosi dan sosial. Okey, emosi dan sosial ni dia lebih kepada mengasingkan seseorang daripada kumpulan ataupun menyebarkan fitnah ataupun juga menjatuhkan reputasi melalui gosip dan ataupun social media lah. Okey. Seterusnya adalah buli akademik. Buli akademik ni adalah dari segi sabotaj lah. Sabotaj tugasan kumpulan ke ataupun seseorang individu juga ataupun enggan bekerjasama dalam kumpulan ataupun mengugut untuk tidak membantu, tetapi dengan diberi imbuhan baru nak bantu. Bentuk buli juga lah. Okey, seterusnya adalah buli cyber. Okey, buli cyber ni lebih kepada menyebarkan mesej hinaan, gambar memalukan atau melakukan penghinaan secara dalam talian pun berlaku juga. Okay, seperti mungkin hantar mesej ugut lah, ugut kata nak bunuh ke, apa-apa nak sebarkan ke, nak viralkan ke. Itu adalah buli cyber lah. Okay, dan last sekali yang terakhir adalah buli kuasa. Okay, buli kuasa ni dia melibatkan individu yang mempunyai kuasa lah. Seperti mungkin dia tu adalah ketua pelajar ke, ataupun dia bahagian pemimpin satu organisasi, ataupun dia tu adalah pensyarah pun ada. Yang selalunya mereka akan salah guna kuasa mereka lah untuk kepentingan diri. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashki binti Ishaq. Hari ini saya akan membentangkan isu dan permasalahan buli di IPT. Kegiatan buli di IPT ini bukanlah satu perkara yang asing lagi. Dia sering dilaporkan di media, malah ada kes-kes yang melibatkan kematian. Contohnya, kes tragik melibatkan pegawai kadet UPNM, Zulfarhan Osman Zulkarnain yang meninggal dunia akibat kecederaan fizikal yang parah. Malangnya, budaya buli ini dianggap sebagai normal, kononnya untuk mendisiplinkan pelajar baru. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 6,208 kes buli telah direkodkan setakat Oktober 2024 melalui sistem siasat diri murid. Ini menunjukkan bahawa kes buli bukan sahaja berlaku di universiti tetapi juga bermula dari peringkat sekolah. Terdapat pelbagai implikasi buli. Yang pertama, buli boleh memberi kesan kepada mangsa. Dalam jangka masa pendek, mangsa mungkin mengalami trauma atau kecederaan fizikal. Namun, dalam jangka masa panjang, mereka boleh mengalami kemurungan, kebimbangan melampau serta tekanan perasaan. Mereka juga sering hilang keyakinan diri, sukar bergaul dan menanggung kesakitan mental secara senyap. Seterusnya, buli bukan sahaja memberi kesan buruk kepada mangsa tapi juga kepada pembuli. Mereka mungkin terlibat dalam kes disiplin yang serius dan berpotensi terbabit dalam kes salah laku jenayah. Ini boleh menjejaskan masa depan mereka sendiri. Masalah buli sering juga dikaitkan dengan isu kesihatan mental. Mangsa buli berisiko mengalami kemurungan, kesunyian dan juga tekanan melampau. Jika tidak dirawat, ia boleh mendorong kepada percubaan membunuh diri. Statistik menunjukkan bahawa bunuh diri merupakan punca utama kematian dalam kalangan dewasa muda. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan kampus sebagai satu tempat yang selamat dan juga bebas buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Mansur akan menerangkan tentang kajian lepas bagi kes buli dalam kalangan pelajar IPT. Beberapa kajian lepas telah pun dijalankan untuk memahami fenomena buli ini yang dilihat agak membimbangkan dalam kalangan pelajar IPT. Menurut laporan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2021, sebanyak 19.8% pelajar IPT di Malaysia dilaporkan pernah menjadi mangsa buli dengan insiden paling kerap berlaku semasa program orientasi dan aktiviti co-curriculum. Bentuk buli yang dominan adalah buli emosi seperti penghinaan, ancaman dan pengasingan sosial. Okey, kita lihat pula kepada kajian yang dilakukan oleh Saleh, Yusof dan Tan pada tahun 2022 yang melibatkan 500 orang pelajar Universiti Malaya mendapati bahawa 70% daripada mangsa buli ini mengalami simptom tekanan psikologi seperti keresahan, kemurungan dan hilang motivasi untuk belajar. Dan sebanyak 60% daripada mereka mengakui bahawa kejadian buli ini telah pun memberikan kesan negatif terhadap pencapaian akademik mereka.
Seterusnya kita lihat kepada kajian yang dilakukan oleh Tan dan Ismail pada tahun 2020. Dalam kajian mereka di Universiti Sains Malaysia, mendapati bahawa kekurangan sokongan sosial daripada pihak universiti menjadi pendorong kepada berlakunya kes buli ini. Faktor perbezaan latar belakang sosial dan etnik juga dilaporkan mempertingkatkan lagi risiko buli. Manakala kajian yang telah dilakukan oleh Rahman dan Halim pada tahun 2020 melibatkan 800 orang pelajar di 4 universiti awam telah mendapati bahawa pengaruh rakan sebaya iaitu sebanyak 45%, tekanan akademik sebanyak 30% dan keinginan untuk menunjukkan kuasa senioriti sebanyak 25% merupakan antara punca utama kes buli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk ke punca buli. Okey, punca buli sebenarnya ada banyak, sangat banyak. Tapi yang kita bincang kat sini antaranya ialah tekanan akademik. Tekanan akademik contoh dia macam mana tau? Okey, contoh dia pelajar ni dia sangat tertekan dalam pembelajaran dia, sangat tertekan. Jadi cara dia nak releasekan tension dia, dia bully kawan dia, dia sakit hati kawan dia. Itu satu. Yang kedua ni bila mana ada golongan pelajar yang memang agak kurang dalam pembelajaran, dalam pendidikan kan, dia kurang. So dia sakit hati sebab apa? Dia tak pandai. Jadi cara dia nak hilangkan sakit hati dia, dia bully lah orang lain, dia bully lah yang pandai. Dia sakit hati yang pandai tu. Okey, yang tu untuk tekanan akademik. Yang kedua, persaingan antara pelajar. Ini contohnya dalam bidang akademik, sukan, kepimpinan kan. Okey, dalam kepimpinan ni contoh dia macam mana tahu? Okey, contoh dia bila mana ketua pengawas rapat dengan cikgu ni, rapat dengan semua cikgu. Jadi yang kawan-kawan lain sakit hati. Jadi dia buatlah cerita pasal kawan dia ni. Dia sakitkanlah hati kawan dia ni. Okey, itu untuk persaingan antara pelajar. Okey, lepas tu yang kemudian ketiganya wujudnya budaya senioriti yang mana terkenal, sangat-sangat terkenal dalam asrama. Okey, tak kisahlah asrama mana-mana, memang ada budaya senioriti ni bila mana freshie baru masuk, junior baru masuk. So senior nak tunjuk kuasa. Kau basuh baju aku. Kau memang katil aku. Kau gosok baju aku. Itulah. Itu antara punca-punca buli. Okey, sekian. Punca buli yang keempat ialah kurangnya nilai empati dan kawalan diri. Ada pelajar yang membuli kerana tidak memahami kesan perbuatan mereka terhadap mangsa. Mereka tidak diajar untuk memahami perasaan orang lain atau mungkin mempunyai latar belakang keluarga yang bermasalah. Ini menjadikan mereka lebih cenderung melakukan kekerasan atau memperlekehkan orang lain. Seterusnya, pengaruh media sosial dan kandungan negatif turut mempercepatkan penyebaran buli, terutama dalam bentuk buli cyber yang mana sering berlaku kepada pelajar IPT. Punca-punca yang dinyatakan di atas menjadi sebab berlakunya buli secara langsung, fizikal dan tidak langsung, cyber. Buli cyber merupakan buli serius yang dilakukan secara tidak langsung melibatkan perbuatan mengganggu, mengugut, membuli dan menunjukkan keagresifan yang tidak wajar dengan menggunakan peranti teknologi seperti contoh sexting, trolling dan griefing. Manakala buli secara langsung pula merujuk kepada perbuatan menyerang mangsa secara terbuka sama ada secara fizikal maupun lisan. Contoh buli fizikal termasuk memukul, menendang, menolak atau mencekik. Manakala buli secara lisan pula melibatkan perbuatan seperti memanggil nama yang menghina, mengugut, mengejek atau mengusik dengan niat yang jahat. Baik, saya Muhammad Sulhi P149384 akan membentangkan slide berkaitan dengan implikasi buli. Seperti kita semua sedia maklum, buli ini pasti membawa kesan yang tidak baik, kesan yang negatif kepada setiap pihak yang terlibat. Kita lihat implikasi yang pertama iaitu implikasi terhadap pelajar. Pelajar yang dibuli pasti akan terganggu kesihatan mental dan emosi. Pelajar akan mengalami kemurungan, keresahan, gangguan tidur dan mungkin akan mengalami trauma yang berpanjangan jika tidak dibantu dan tidak mendapat sokongan yang sewajarnya. Jika hal ini berlaku, ia sudah pasti akan mengganggu prestasi akademik dan tumpuan mangsa buli di dalam kelas juga akan terjejas. Selain itu, kesan terhadap sosial dan tingkah laku pelajar juga akan berlaku. Produktiviti dan keupayaan pelajar untuk berfungsi dan berinteraksi di dalam sosial juga akan terjejas. Pelajar ataupun mangsa buli mungkin akan menjadi lebih pendiam dan banyak mengasingkan diri. Implikasi yang kedua ialah implikasi terhadap institusi pengajian. Kesannya yang pertama ialah kesan terhadap imej dan kredibiliti institusi. Institusi yang terlibat dengan kes buli akan dianggap gagal dan tidak bertanggungjawab akibat tidak mampu menyediakan persekitaran belajar yang selamat dan kondusif. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap reputasi. Apabila kes buli tersebar di media sosial, sudah pasti akan mencemarkan nama baik dan imej institusi pengajian tersebut. Apabila hal ini berlaku, ia akan membawa kesan terhadap kadar kemasukan pelajar ke institusi tersebut. Implikasi yang ketiga ialah implikasi terhadap masyarakat. Apabila budaya buli dinormalisasikan di dalam masyarakat, ia akan mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam membentuk individu yang beretika dan berkeperimanusiaan.
persekitaran masyarakat juga akan menjadi tidak selamat dan tidak harmoni akibat wujud individu yang bersifat agresif, ganas dan mungkin juga vandalism. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah bin Aminuddin, nombor metrik P1500010. Saya akan membentangkan berkenaan dengan cadangan masalah buli ini. Okey, yang sudah kita ketahui adalah masalah buli, kes buli ini berlaku kat mana-mana tempat. Sebagai contoh di sekolah, di IPT dan di tempat-tempat kerja. So, macam mana nak mengatasi masalah buli tersebut di IPT? So, antara cadangannya adalah yang pertama, dengan menubuhkan unit khas anti-buli di IPT. Yang mana unit khas ini adalah bertanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut dan sekaligus untuk memudahkan bagi para pelajar ataupun mangsa buli ini untuk membuat aduan secara rasmi ke saluran yang betul. Yang kedua adalah dengan menubuhkan pelaksanaan pendidikan kesedaran mengenai buli. Okey, dengan melaksanakan program ataupun seminar, bengkel ataupun orientasi wajib kepada para pelajar, iaitu membuat program dan mewajibkan para pelajar ni menyertai program tersebut untuk membincangkan masalah buli, kesan buli dan membincangkan bagaimana untuk mengatasi buli tersebut. So, dengan program ini dapat memberi tunjuk ajar kepada murid-murid bagaimana untuk mengatasi masalah buli tersebut dan sekaligus dapat mewujudkan suasana hormat menghormati dan saling sokong menyokong antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah mewujudkan saluran pelaporan secara dalam talian atau fizikal yang rahsia. So, yang ketiga ini adalah dengan mewujudkan satu sistem yang mana sistem tersebut boleh membuat aduan dengan mudah. So, masa-masa buli ini tidak takut untuk membuat aduan dalam sistem tersebut dan sekaligus pihak pentadbir boleh bertindak balas dan sekaligus boleh memberi kaunseling kepada mangsa yang dibuli. Yang keempat adalah pelibatan aktif pesyarah dan kaki tangan. Okey, dengan memberi pendedahan kepada pesyarah dan kaki tangan ini untuk mengesan bagaimana gejala isu buli ini terhadap perubahan sikap berlaku terhadap pelajar di dalam kelas ataupun di asrama. So, dengan dapat mengenal pasti akan perubahan sikap bagi mangsa-mangsa buli. So, kaki tangan ni boleh menjadi pengantara awal bagi menangani kes buli tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kerjasama dengan agensi luar. So, dengan kerjasama agensi luar seperti polis, NGO dan kaunselor ni boleh melibatkan dengan terutama sekali lah dengan kes-kes buli yang besar, kes-kes yang berat ni boleh melibatkan dengan polis yang mana kaunselor pun yang profesional. So, dengan jika mangsa tu mengalami masalah mental yang teramat teruk, so kaunselor yang profesional ni bolehlah mengubati semula mental bagi mangsa tersebut. Okey, iaitu saja yang daripada saya. Terima kasih. Okey, nama saya Miruddin bin Bahrul Mazi, P149929 akan menerangkan bahagian yang terakhir adalah iaitu bahagian kesimpulan. Kes buli dalam kalangan pelajar di IPT merupakan isu yang serius yang tidak boleh dipandang ringan. Kajian ini mendapati bahawa faktor-faktor seperti tekanan akademik, pengaruh rakan sebaya serta kurangnya kesedaran tentang kesan negatif buli menyumbang kepada peningkatan insiden buli dalam kalangan pelajar IPT. Oleh itu, tindakan kolektif dan secara menyeluruh daripada semua pihak amat diperlukan untuk menangani masalah ini. Dengan pelaksanaan mekanisme pencegahan dan intervensi yang berkesan, budaya buli dapat dikikis dan digantikan dengan budaya saling menghormati, bersikap empati dan tanggungjawab sosial. Usaha ini bukan sahaja dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan harmoni, tetapi juga dapat melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah seimbang dari segi emosi dan sosial. Hanya dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan IPT menjadi tempat yang kondusif untuk pembelajaran, pembangunan sasiah dan kesejahteraan seluruh warga kampus. Itu saja daripada kumpulan kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.